Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan penuh hormat dan takzim, sukacita majlis mengalu-alukan murabbi yang kita hormati lagi kasihi, yang amat arif, Datuk Abbas bin Nordin, yang berusaha Puan Rosniati binti Mansur, pengerusi Gemah Nur Iman bersama barisan pengurusan Gemah Nur Iman, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang tetap sudi dan istiqamah hadir dalam majlis kuliah maghrib ini. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnianya, dan dengan izin Allah dan pilihannya jua kita masih berpeluang untuk berkumpul bersama Yang Amat Arif Datuk Abbas dalam pengajian tentang hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia. Seperti lazimnya, mari kita sama-sama menjaga adab menuntut ilmu dengan memastikan mikrofon ditutup dan memastikan pakaian menutup aurat dengan sempurna jika kamera dibuka. Kita mengharapkan majlis kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dilimpahkan barakahnya kepada guru mulia kita dan pihak Gemah Nur Iman yang tidak jemu-jemu menganjurkan majlis-majlis taman syurga bagi memastikan jemaah yang sudi hadir dapat menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat dan kita dapat menuju kepada keridaan Allah dan jalan ke syurga insya-Allah. Khususnya juga kepada para jemaah yang senantiasa menginfakkan berbagi rezeki ke tabung Gemah Nur Iman dalam memastikan kesinambungan majlis-majlis ilmu yang dianjurkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa lagi, sukacita majlis, mohon jasa baik Yang Amat Arif Datuk untuk memimpin bacaan umul kitab dan seterusnya memulakan kuliah. Tafadhal masykurah Yang Amat Arif Datuk. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Jazakallahu khairan jaza. Wabarakallahu fiik Yang Amat Arif Datuk. Silakan memulakan kuliah insya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemah Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Syukur Alhamdulillah, malam ini kita sambung kembali kuliah Al-Ahwal Syakhsiyah berkaitan dengan hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita masuk membincangkan hak-hak yang berkaitan, sukacita saya nak mengulas sedikit perkembangan isu semasa yang berlaku sekarang ini, khususnya yang berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa kes yang melibatkan orang terkenal ataupun
artis dan sebagainya yang menyebabkan berlaku pergolakan rumah tangga akibat daripada campur tangan daripada pihak ketiga dan saya kira semua orang tahulah ada 2-3 kes yang diviralkan dan semua orang pun tahu. Saya ingat sedikit masa dulu ada satu soalan yang dikemukakan kepada saya berkaitan dengan isu takhbib. Takhbib ini melakukan tipu daya dengan tujuan untuk memecah belahkan hubungan suami isteri supaya orang yang melakukan tipu daya ini boleh pula berkahwin dengan pasangan ataupun dengan wanita yang terlibat isteri orang itu. Ini antara isu yang kita dah bincang dalam kuliah-kuliah yang lepas. Itu isu takhbib yang mana dalam hadis pun ada disebut Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela takhbib ini satu dosa dan haram hukumnya dan Nabi memberi peringatan yang keras pada orang yang terlibat mengganggu rumah tangga orang lain. Jadi hadirin hadirat sekalian selain daripada isu takhbib itu kita tengok apa yang berlaku dalam sebulan dua ini isu campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga sehingga menyebabkan pasangan bergaduh berlaku pergolakan rumah tangga sehingga membawa kepada perceraian. Pada pengamatan saya dulu saya kongsikan bahawa punca utama perceraian di mahkamah syariah adalah isu nafkah dan saya jarang saya sebutkan isu kedua yang terbesar yang sekarang ini akhir-akhir ini antara yang menjadi isu yang kedua terbesar ataupun faktor utama yang lain yang menyebabkan perceraian di mahkamah syariah adalah penglibatan orang ketiga yang menyebabkan pasangan rumah tangga menjadi tidak harmoni. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya suka nak mengingatkanlah supaya kita yang ada ni yang bersiaran secara maya pada malam ini, kita ambil cakna tentang perkara ini. Sama ada melibatkan ahli keluarga kita ataupun saudara mara kita ataupun kawan-kawan kita. Saya kira perkara ini berlaku di mana-mana sekarang. Berlaku di mana-mana dan sebenarnya ada peruntukan undang-undang. Saya ingat dalam baru-baru ini juga dalam Facebook yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Menteri Agama kita juga mengulas tentang perkara ini. Jadi saya kira ini satu perkara yang serius yang saya rasa sangat penting saya sentuh pada malam ini. Yang mana yang berhormat Menteri juga telah mengingatkan orang ramai bahawa sebenarnya perkara ini ada dalam undang-undang. Ada gangguan kepada rumah tangga ni, gangguan oleh pihak ketiga terhadap rumah tangga ini boleh dicegah melalui undang-undang. Jadi hadirin hadirat sekalian, dalam saya rujuk di sini beberapa peruntukan dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah di Wilayah Persekutuan 1997 dan juga saya ingat peruntukan yang hampir sama di Selangor, enactment jenayah syariah di Selangor 1995, ada beberapa kesalahan yang berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga ini. Sebagai contoh, Seksyen 36
Kalau di wilayah persekutuan lah, memujuk lari perempuan bersuami. Ini kalau lelaki lah. Yang berisu takhbib tadi ni, ya. Ada kena-mengena, ya. Memujuk isteri orang, ya, untuk menggoda isteri orang, bawa lari isteri orang, sama ada dengan tujuan berkahwin ataupun lain-lain tujuan yang jahat lah, ya. Kemudian Seksyen 37 ni tajuk dia menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri, ya. Ini pun gangguan terhadap rumah tangga juga, menyebabkan pasangan suami isteri tak dapat hidup aman damai, tak dapat hidup bahagia kerana ada gangguan di pihak ketiga. Pihak ketiga ni boleh jadi macam-macam, boleh jadi daripada kawan-kawan ataupun bekas kekasih, ataupun mungkin boleh jadi juga daripada pihak keluarga sendiri. Kadang-kadang ada campur tangan yang keterlaluan, daripada bapa mentua, ibu mentua, ataupun ibu sendiri, bapa sendiri, yang ini ada peruntuk undang-undang yang berkaitan untuk mencegah perkara ini. Dan yang saya ingat yang paling relevan yang adalah Seksyen 38 Akta Kesalahan Jenayah Syariah di wilayah persekutuan ni, iaitu menghasut suami atau isteri supaya bercerai ataupun mengabaikan kewajipan. Saya ingat inilah yang telah disentuh oleh Yang Berhormat Menteri baru ini dalam Facebook dia, berkaitan dengan mengacau ganggu rumah tangga orang. Untuk mewujudkan ketidakharmonian pasangan rumah tangga sehingga menyebabkan rumah tangga itu bergolak dan berakhir dengan perceraian. Ini yang saya pun tak faham lah sekarang ni kenapa banyak dah kes ni. Saya ingat yang kita diviralkan ni kes artis kan, yang melibatkan artis, dan di luar sana sebenarnya di mahkamah-mahkamah syariah benda ni pun dah nampak ketara dah, campur tangan pihak ketiga. Ada Puan Irma respon macam kes saya juga, inilah Puan Irma dan juga hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Jadi apa yang patut kita buat sebenarnya, Jadi saya nak berkongsi pada malam ini, sebenarnya apabila ada peruntukan kesalahan jenayah syariah ini, kita yang terlibat, yang tergugat, yang terkesan dengan gangguan-gangguan daripada luar ini, daripada luar rumah tangga kita ini, lebih-lebih lagi melibatkan orang Islam juga, kita boleh buat aduan kepada pegawai penguat kuasa agama, di bawah peruntukan yang berkenaan tadi. Boleh buat aduan sekarang ni, bukan sekarang, peruntukan ni dah lama dah. Kalau di wilayah persekutuan ni 1997, kalau di Selangor 1995, kalau di Negeri Sembilan 1992, tak silap saya, enactment yang berkaitan, peruntukan yang hampir sama, Jadi hadirin hadirat sekalian, saya nak menggalakkan, saya kongsikan isu ini, saya nak menggalakkan supaya mana-mana pihak yang terkesan, hadirin hadirat sekalian, ataupun ahli keluarga kita, saudara mara kita yang terlibat ni, pergilah buat aduan segera. Pergilah buat aduan segera kepada pegawai penguat kuasa agama di mana tempat kita bermustautin. Maknanya kalau kita di Negeri Sembilan lah. Kalau di Selangor lah. Kalau di Johor lah. Ada yang angkat tangan ni. Ya, saya Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Datuk nak tanya, mengganggu ketenteraman tu dan juga mewujudkan ketidakharmonian rumah tangga ini menyebabkan penceraian. Di pihak ketiga ni, kalau contoh melibatkan isteri pertama yang mengganggu rumah tangga isteri kedua, sedangkan suami layak. Okey, yang tu termasuk tak Datuk? Minta maaf bertanya. Allahu Rabbi. Dia umum ni, peruntukannya umum, Dia kalau rumah tangga tu dah wujud, melibatkan sepatutnya mana-mana pihak yang berusaha nak menggugat sehingga
robohnya rumah tangga itu, orang ini pun boleh kita buat aduan. Ya, sebab peruntukannya umum. Ya. Dalam yang saya baca lah, ya, peruntukan undang-undang ini. Jadi terpulang kepada ni, bila kita buat aduan itu, hadirin hadirat sekalian, terima kasihlah Puan Azrina yang bertanya. Ya. Bila kita buat aduan itu, yang pertama sekali, penguatkuasa dia akan ambil tindakan, akan buat siasatan, akan memanggil pihak-pihak yang terlibat itu untuk disoal siasat. Ya. Dan jika kes itu kuat, ya, kes itu ada kita panggil dalam undang-undang ni, istilah dia ada kes prima facie lah. Maknanya ada kes yang kuat untuk dituduh di mahkamah orang yang berkenaan tadi. Ya. Jadi yang pertama, bila yang mustahak buat aduan dulu. Ya, bila buat aduan, maknanya pegawai penguatkuasa akan buka kertas siasatan. Ya, buka kertas siasatan. Memanggil pihak-pihak yang terlibat, ya, untuk disoal siasat dan mengumpul bukti-bukti yang ada. Ya. Bila siasatan itu telah lengkap, pegawai penguatkuasa ini akan serah kepada fail siasatan itu kepada pegawai pendakwa syar'i, ketua pendakwa syar'i. Jadi fail siasatan daripada penguatkuasa tadi ni akan diserah kepada pejabat pendakwa syar'i negeri yang berkenaan. Ya. Jadi pendakwa syar'i tadi ni, proses dia, saya cerita proses sedikit, ya. Ketua pendakwa syar'i tadi ataupun pendakwa syar'i yang berkenaan akan teliti fail siasatan yang dibuat oleh pegawai penguatkuasa agama ni. Ya. Sama ada siasatan yang dibuat itu memuaskan ataupun tidak, lengkap ke ataupun tidak. Jika tak lengkap, pegawai pendakwa tadi boleh arah balik semula. Boleh arah pegawai penguatkuasa tadi untuk melengkapkan siasatan. Ya. Jadi nak mendakwa di mahkamah syariah ini adalah budi bicara ketua pendakwa syar'i negeri yang berkenaan. Ya. Jadi jika kes itu kuat, ya, dan ada merit, ya, istilah dia ada merit lah, ya. Kes itu kuat dan ada merit, biasanya ketua pendakwa akan arah supaya kes itu dibawa ke mahkamah, difailkan pertuduhan di mahkamah. Ya, itu dia punya proses dia. Ya. Jadi yang mustahak sekarang, ya, bila kita tengok kes ni nampak makin teruk, dan juga, ya, saya yang terlibat secara langsung di mahkamah syariah ni, saya kira forum yang ada pada malam ini peluang saya lah, ya, untuk berkongsi, dan saya sangat mengalu-alukan, ya, orang ramai supaya yang terlibat supaya buat aduan. Biarlah penguatkuasa yang terlibat menyiasat, ya. Sebab mereka ni berpengalaman, ya, kebanyakannya lah, ya, berpengalaman. Biarlah mereka siasat, biarlah mereka melengkapkan fail, biarlah fail itu dibawa kepada pendakwa dan pendakwa timbang. Jika ada merit case akan dibawa dituduh di mahkamah. Selepas itu proses perbicaraan di mahkamah lah. Dituduh di mahkamah itu sama ada disabitkan bersalah atau tidak. Ya, itu terpulang nanti pula lah perjalanan kes di mahkamah. Ya. Jadi saya ingat hasrat saya tu saya ingat dah sampai lah. Ya. Ada soalan lain ke yang berkaitan? Kalau tak ada saya... Ustaz, kalau ada, Ustaz, kalau ada rakan-rakan grup WhatsApp yang menghasut tu macam mana? Macam dia ajar-ajar, pastikan isteri suami awak bayarkan awak macam ni, pastikan awak punya peruntukan dia bayar, pastikan apa hak awak sebagai wanita dapat, pastikan dia buat kerja rumah, macam lama-lama macam kononnya untuk hak wanita semua. Padahal suami isteri tu kena bersama-sama kan. Kalau itu gangguan ketiga, orang ketiga juga ke? Itulah. Itu tadi tu, ya. Dia ukuran dia sama ada merit ataupun tidak. Jika kadang-kadang ni kita mengingatkan kawan-kawan, ya. Ya, isteri saya juga selalu dirujuk oleh kawan-kawan dia, ya. Oleh kawan-kawan, oleh
isteri-isteri ketua jawatan dan sebagainya, ya. Selalu dirujuk, ya. Jadi memanglah ada kedapatan juga, ya, kes-kes yang bagaimana yang maknanya suami ni mengabaikan isteri, ya. Jadi pada saya lah, ya, saya pun pesan dengan isteri saya, ya, kita menasihat sahaja, ya, jangan mempengaruhi, ya. Jangan pula kita lebih sudu daripada kuah. Ini orang yang menasihat. Ya, kita boleh menasihat kawan-kawan yang terlibat ini jika ya, ada masalah suami isteri, ya, supaya mengingatkan atau menasihat suami untuk menunaikan tanggungjawab itu, pada saya tak ada masalah lah, ya. Untuk mengingatkan kawan-kawan sesama wanita ini, ya, supaya mereka ini menasihati suami masing-masing untuk menunaikan tanggungjawab terhadap keluarga sebagai ketua keluarga, ya. Dan biasalah, ya, biasanya nak bercakap dengan suami masing-masing ni saya kira semua orang tahulah, ya. Adab dia, ya, caranya, ya. Jika kita tak mampu, kita balik kepada yang asal. Apa yang asal yang saya sebut dulu, gunakan ahli keluarga yang terdekat ataupun wakil keluarga kita lah, ya, untuk berbincang, perbincangan keluarga. Sebab dulu kita nak kahwin pun mula-mula perbincangan keluarga. Dihantar wakil keluarga untuk merisik, meminang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tak mampu juga, perbincangan keluarga ni tak jalan ataupun tak efektif, yang kedua adalah ke pejabat agama. Ada kaunseling di sana, ya. Dan yang terakhir itulah barulah, ya, ke mahkamah. Balik kepada campur tangan pihak ketiga tadi. Ya, itulah, ya. Saya sebutkan tadi, ya, campur tangan pihak ketiga ni kadang-kadang termasuk juga kawan-kawan, keluarga, ya. Campur tangan yang melampau ni, ya, ni tak, ini istilah dia. Saya ingat semua orang boleh tangkap lah apa yang saya maksudkan, ya. Campur tangan yang keterlaluan, ya. Campur tangan yang keterlaluan kepada rumah tangga orang lain, sama ada anak menantu kita, kawan-kawan kita, ini akan menyebabkan mudarat, ya, campur tangan yang keterlaluan. Ad-dinu an-nasihah, ya, agama itu nasihat. Yang sebaik-baiknya ialah kita memberi nasihat yang sewajarnya sebagai kawan, sebagai kita orang tua, ya, sebagai bapa kepada anak menantu, sebagai ibu kepada anak menantu, ya, kita bawa perbincangan yang rasional, ya, perbincangan yang rasional, ya, suasana yang harmoni, ya, bercakap dengan bahasa yang baik, ya, bukan dengan cara yang marah-marah, ya, memaki hamun. Ini akan membawa campur tangan yang melampau, ya. Ini banyak juga yang berlaku, ya. Kadang-kadang ada orang yang bertindak keterlaluan. Contohlah, saya bagi satu contoh, ya. Abang ipar contohnya, kan. Dia tahu adik ipar dia ni, contohnya adik ni mengadu, ya. Adik ni mengadu kata dipukul oleh suami dia. Contohlah. Kita mungkin waktu tu pun tak tahu seberat mana pukulan tu, adakah cedera ataupun tidak, kan. Ada orang ambil pendekatan, dia cari adik ipar ni, ditumbuk dulu, kan. Ditumbuk dulu, lepas tu baru tanya. Ini pada saya satu pendekatan yang tak apa kena lah, ya. Sebaik-baiknya kita berundinglah dulu, ya. Berundinglah dengan cara yang baik dulu. Tapi kadang-kadang ada orang yang ambil tindakan drastik, dia tumbuk dulu. Kau pukul adik aku, sekarang aku tumbuk kau. Contoh, ya. Lepas tu baru tanya apa pasal, ya. Dia sepatutnya dipertemukan kedua belah pihak ini secara harmoni, dibincang, ya. Kenapa pukul, ya, kenapa jadi macam ni, ya. Jadi dibincangkan dengan secara baiklah, ya. Jadi hadirin dan sekalian, saya nak tekankan di sini ialah
campur tangan pihak ketiga yang keterlaluan tadi ni. Pada saya tidak wajar lah. Sebab rumah tangga ni, ialah suami isteri ni pada saya itu hak eksklusif pihak-pihak lah. Cuma walaupun hak eksklusif pihak-pihak, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, sila. Saya nak tanya satulah. Seandainya kita ada sahabat ke ataupun saudara mara bercerita, dia suami dia kahwin dua contohnya dalam senyap-senyap lah. Kemudian dia dapat tahu akhirnya sebenarnya suami dia ni macam kurang mengerjakan amal ibadah kepada Allah setelah dia kahwin dua. Suka melakukan benda-benda yang salah lah dari sisi Islam. Maka kita ni yang mendengar, kita cuma nasihat, ya Allah, kau doa je lah. Kau doa pada Allah, kau bagi petunjuk. Seandainya bini kedua tu membawa dia kepada kebaikan, kembali kepada Allah, panjangkanlah jodoh dia. Seandainya kita nasihatkan dia, seandainya dia menjadikan suami kau tu sebagai orang yang kufur, maka kau pisahkan dengan antaranya dengan cara yang terbaik. Bukan dengan cara pergaduhan. Macam mana Ustaz? Terima kasih Puan Faridah, satu soalan yang menarik ni nak bincang. Kahwin senyap-senyap, kemudian berubah menjadi orang yang maksiat lah katanya, ataupun tak menunaikan tanggungjawab agama. Dulu semayang, sekarang mungkin semayang sekali-sekala. Dulu puasa, sekarang mungkin tak puasa. Jadi hadirin hadirat sekalian, ada satu perkara yang saya nak kongsikan di sini. Bila berlaku perkara yang macam ni, yang negatif-negatif begini, dulu semayang, sekarang tak semayang. Dulu tak pernah pukul, sekarang asyik marah-marah, pukul anak, pukul isteri. Ada satu unsur lain yang boleh jadi ataupun berkemungkinan besar, iaitu apa dia? Mungkin ada unsur sihir. Unsur sihir. Sebab manusia yang normal, yang bertindak yang biasa, dia tak akan buat begitu. Bila pergi kepada yang negatif tadi ni, sebab yang tak solat, yang apa ni adalah daripada hasutan syaitan, ataupun juga ada unsur-unsur sihir tadi ni. Jadi saya melihat sama ada unsur sihir ataupun memang ada pengaruh negatif daripada isteri yang baru, itu ada kemungkinan yang boleh terjadi. Jadi hadirin sekalian, bukan setakat nasihat macam tu, macam Puan Faridah sebut tadi ni, betul lah kita nasihat. Tetapi kalau maknanya kita lihat perubahan itu terlalu drastik, mesti ada something wrong, orang kata. Mesti ada sesuatu yang mungkin di luar batasan yang sepatutnya berlaku. Jadi dalam hal ni pada saya tak cukup sekadar nasihat itu. Jadi kita kena ada ikhtiar lain pula. Ikhtiar lain, sama ada kita merujuk kepada perubatan ustaz-ustaz yang mengamalkan perubatan Islam, yang dianjurkan lah. Saya tak galakkanlah pergi kepada bomoh dan sebagainya. Kita yang sebaiknya kita pergilah, ikhtiar. Selain daripada nasihat tadi, selain daripada perbincangan keluarga, ikhtiar dengan perubatan Islam dan sebagainya, supaya suami tadi ni boleh dipulihkan. Sebab sebelum ni dia semayang contohnya kan, sekarang tak, tiba-tiba tak semayang, ataupun sekali-sekala je semayang, pelik kan. Sebab kita yang dah biasa semayang ni, kalau terlupa sekali tu pun kita dah rasa tak tentu hala kan. Tertidurlah contohnya kan. Kita yang biasa ni, yang normal, tertidur, terlajak, terlepas waktu, tertinggal solat. Pada saya itu satu
Dia kita yang biasa ni memang macam tu lah ya. Sebab naluri kita orang biasa ni bila kita dah biasa menunaikan kewajipan solat, puasa dan lain-lain lah. Memberi nafkah kepada anak isteri. Jika kita tak dapat tunaikan tu pada pandangan kita yang biasa ini satu kesalahan yang besar. Dan hati kita dah tentu tak tenteram kalau kita tak dapat tunaikan. Walaupun terlupa, walaupun tertidur dan sebagainya, tak tenteram hati kita. Apatah lagi orang yang ni tiba-tiba je kan. Tiba-tiba dia tak semayang. Tiba-tiba nampak kita dia dulu tak pernah berjudi, sekarang dah pandai pula tikam nombor ekor contohnya kan. Kan pelik ya. Mesti ada unsur lain ya. Jadi unsur lain tadi ni ada dua kemungkinan saya sebut tadi. Sama ada unsur dia dah berkawan dengan orang tak tentu hala atau dipengaruhi oleh pihak yang tak betul tadi ataupun unsur sihir. Dia dua tu je. Ya, dua perkara ni boleh berlaku. Jadi kena ikhtiarkan, tak cukup ya. Pada saya tak cukup sekadar nasihat. Wallahu a'lam. Ya. Ada soalan dalam Kita chat. takut pula ustaz kita kalau Betul, kita betul. takut juga, bimbang juga kita nanti jumpa ustaz tu macam ni, kita pula katakan menjatuhkan air muka buat suami ke apa ke. Kita doa si ustaz punya betul. Betul ya. Kadang-kadang Puan Faridah dan juga hadirin sekalian ni, kadang-kadang kita ikhtiar ni, contohlah kita ikhtiar dengan perubatan Islam. Kita tak semestinya nak beritahu suami tu ataupun anak menantu yang terlibat ni. Kita boleh dengan syarat ikhtiar tu tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kita buat diam-diam pun tak ada masalah tanpa diketahui oleh pihak yang terlibat tu. Kita usahakan. Ini kita ikhtiar dengan minta berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada solat hajat dan sebagainya. Saya tengok dalam chat ni kes saya ni Puan Azrini Alfi. Kes saya dah 3 kali ditutup oleh Jabatan Agama Islam berkaitan dengan pihak ketiga. Ini saya nak komen pun tak berani ni Puan Azrini dan hadirin hadirat ni. Ditutup. Okey. Saya cuma terfikirlah. Apabila kes ni dah sampai 3 kali ditutup oleh pejabat agama. Yang pertama saya terfikir mungkin kes ni tak kuat lah. Yang pertama. Atau pihak yang satu lagi ni. Pihak yang ketiga tadi ni. Dia main cara jahat. Cara kotor. Mungkin dia ada kawan-kawan di pejabat agama dan sebagainya ataupun dipengaruhi. Kalau kita syak ada mainan yang sebegitu, kita boleh tulis surat rasmi aduan kepada ketua jabatan. Kalau jabatan agama, pengarah jabatan agama lah. Saya sebagai ketua, saya bagi contoh lah ni, saya sebagai ketua hakim, ketua hakim syar'i. Ada orang yang tak puas hati kes dia di mahkamah. Ustaz, ni saya Azini kan. Okey, saya beritahu dekat Ustaz, saya siap bergaduh-gaduh dengan Jabatan Agama. Saya kata, Puan, saya nak ikut Seksyen 33 Puan. Yang 33 yang mana? Dia siap buka buku depan saya Ustaz. Dia tak tahu Seksyen 3 kan menghalang hubungan suami isteri apa jua keadaan sekalipun. Macam ni lah saya turun dengan Ustaz dengan hadirin-hadirin sekalian. Suami saya sebenarnya disihir. Suami saya keadaan sekarang ni macam tak sedar. Dia tidur dalam kereta Ustaz. Segala bukti dia bersama dengan perempuan tu, resip apa semua saya dah bagi. Segala video dengan diorang bersama semua saya dah bagi. Tapi alasan dia cakap bukti masih tak cukup. Lepas tu dia cakap apa? Puan sini nak datang nak apa kat sini, saya nak buat lagi. Dah kata pun hari tu cakap berkaitan dengan hasutan cerai. Saya pergi kaunter, diorang cakap ini general, nanti Ustaz ataupun
encik atau dekat sana puan akan decide yang mana letak dekat section 3. Lepas tu dia orang provokasi. Puan, kalau saya ambil tindakan ni nanti pihak ketiga boleh saman kami balik. Saya siap digaduh, saya siap rekod perbualan. Lepas tu dia minta saya padamkan rekod tersebut sebab kenapa saya fikir anak. Kalau saya puan tak rekod juga sekarang, saya dakwa pada perempuan. Nak tak nak saya rekod sebab kenapa saya fikir anak utama. Anak saya masih kecil lagi Ustaz. Ya, saya. Terima kasih puan. Saya baru nak kongsikan tadi ni. Terima kasih atas perkongsian ni, perkongsian yang bermanfaat lah pada saya untuk pengajaran bagi pihak yang lain ya. Yalah, ini kadang-kadang ini yang jadi masalah. Saya nak kongsikan tadi ni, saya sebagai ketua hakim tadi. Ada pihak-pihak yang tak berpuas hati ya di mahkamah syariah ya, yang mengadu kononnya tidak diadili dengan sewajarnya ya di hadapan hakim-hakim tertentu ya. Jadi ada di kalangan pihak-pihak ni terus menulis surat kepada saya sebagai ketua hakim. Ini ya sebenarnya saya tak galakkanlah tetapi kalau tak ada jalan lain, jika kita berkeyakinan ada mainan pihak ketiga ataupun memang kita tak di kaunter yang berkenaan ni kita tak diberi layanan yang sewajarnya, boleh kita buat aduan resmi, surat resmi kepada ketua jabatan ya, atau saya yang selainnya lah, yang selain dari itu mungkin kita boleh guna khidmat peguam lah ya. Khidmat peguam, bila kita guna khidmat peguam ni dia lebih profesional dan dia tahu apa tindakannya, yang nak mula tindakan di mana, bagaimana nak berurusan ya, step dia macam mana ya. Jadi ini nasihat saya lah ya. Kadang-kadang ada yang saya sebut tadi ni, ini tak mustahil, maknanya bila ada mainan pihak ketiga ni, dia boleh ada mungkin kawan-kawan dia ataupun saudara maranya di pejabat-pejabat tertentu yang dia gunakan ya, Jadi saya pernah terima aduan yang disalinkan kepada Menteri Besar, yang disalinkan kepada pihak istana ya. Ini cara-cara yang saya tak salahkanlah pihak-pihak ni sebenarnya tak galakkan buat begitu, kecuali kita merasa memang kita rasa teranaya ya. Dah tak ada jalan lah di kaunter, orang tak layan kita, maka kita pergi setingkat lebih tinggi, ketua jabatan ya, dan jika ya sila Puan Azri nak Encik, maaf saya saya mencela sikit. Macam ni Encik, dia orang cakap, dia dah panggil statement pada suami dia kata suami dia cakap pertama suami kamu melayang, keduanya saya dah panggil suami kamu, dia kata suami kamu relaan dengan tiada paksaan, dia cakap macam tu. Kalau keskan macam ni saya tak macam, dia kata Jabatan Agama nanti yang kes ni akan, yang jadi saksi adalah suami kamu, dia cakap macam tu. Dia kata kes ini saya memang mahkamah tak terima lah, saya tahu mahkamah tak terima, tapi macam mana saya nak buat? Saya kata saya dah tengok 24 jam dia bersama dengan janda, pergi mana-mana nak pergi hantar, ini semua bersama puan. Saya dah bagi segala bukti, tengok dia orang berduaan bukan setakat gambar saja, video sekali Encik. Sampai saya gaduh macam tu. Kes memang dia kata kalau puan nak buat lagi aduan, puan bawa saksi, pastikan saksi tu pergi akwa sumpah mengatakan dia betul-betul nak jadi jadi saksi puan, baru kami buka balik file puan boleh daftar dekat kaunter. Yalah, ini macam merumitkan keadaan. Betul. Saya faham puan ya. Yalah, ni kadang-kadang ni lah antara kerenah birokrasi yang berlaku lah ya. Saya tak boleh nak nafikan lah ya. Jadi itulah ya, saya pilihan yang ada tadi puan ya, Puan Azlini dan juga hadirin hadirat sekalian ya. Bila berlaku macam ni saya boleh faham jugalah apa yang kemungkinan yang di kaunter itu, sama ada dia melihat kes puan ni tak kuat ya, ataupun meritnya rendah, dan itu satu hal. Satu lagi, kadang-kadang ni masalah sikap
ya. Kadang-kadang masalah sikap, ya. Bila dia nampak kes tu rumit, dia tak mau bersusah payah untuk menyiasat dan sebagainya, maka dia nasihatkan supaya pihak-pihak ni tarik balik kes ataupun tutup saja kes. Ini pun masalah jugalah, ya. Jadi saya nak komen banyak pun nanti orang marah kat saya pula, ya. Kata saya campur tangan rumah tangga orang lain pula, ya. Jadi hadirin dan sekalian, kalau kes macam yang beginilah, saya nasihatkan eloklah ambil peguam, ya, elok ambil peguam. Ataupun tadi cara yang saya kira berkesan tadi ialah buat aduan kepada pihak yang lebih tinggi lah, ya, kepada pihak yang lebih tinggi, yang apabila macam saya itu, bila orang buat aduan kepada saya sebagai ketua hakim, yang pertama sekali, ya, saya akan mengikut undang-undang lah, ya, mengikut undang-undang apa yang, ya, saya akan dapatkan maklumat yang terperinci lah, ya. Saya kena berlaku adil, ya. Saya sebagai ketua pun saya kena berlaku adil kepada orang yang mengadu, adil juga kepada orang yang diadukan. Bagaimana nak berlaku adil? Kena dapatkan maklumat kedua-dua pihak, baru kita boleh timbang. Itu sepatutnya berlaku begitu, ya. Jika ada merit case, maka kita akan panggil, ya. Kita akan buat tindakan yang sewajarnya, ya. Tak kira lah, saya pada prinsip yang saya pegang, yang salah tetap salah, ya. Yang salah tetap salah, tak kira lah pegawai kita ke ataupun bukan, yang salah tetap salah. Jadi kebatilan dan kesalahan ni tak boleh dibiarkan, ya, tak boleh dibiarkan. Itu yang prinsip yang saya pegang lah selama ni lah, ya. Dan saya pun telah beri amaran, ya, kepada contoh hakim-hakim saya lah, ya. Hakim-hakim saya, pendaftar-pendaftar mahkamah saya kata saya tidak akan berkompromi jika mereka menyalahgunakan kuasa dan sebagainya, ya. Saya tak akan berkompromi, ya. Jadi ini ingatan saya lah, ya, kepada pegawai-pegawai sewaktu saya menjadi ketua hakim syar'i, ya. Sekarang tidak lagi lah, ya, saya dah bertugas di Putrajaya, ya. Jadi itulah puan, ya, dan sekian nasihat saya. Ada beberapa saluran lah, ya, sama ada kepada ketua jabatan. Ada satu saluran lagi, iaitu kepada Biro Pengaduan Awam, ya. Biro Pengaduan Awam ni pun satu cara yang efektif juga, ya. Dan jika perkara ini melibatkan salah guna kuasa, boleh buat aduan buat report polis, aduan kepada SPRM dan sebagainya, boleh je, ya, tak ada masalah, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, saya ingat saya dah menjawab dah tu, ya, rasanya, ya, permasalahan yang ditimbulkan oleh Puan Azri tadi. Saya berasa simpati lah, ya, dengan karenah birokrasi yang dihadapi oleh Puan Azri ni. Saya sebenarnya nak tanya juga dekat mana, tapi tak sampai hati nak bertanya dekat mana negeri yang berkenaan ni, ya. Tak apalah, saya ingat saya pun dah beri beberapa pilihan ataupun alternatif. Saya Selangor, Encik Selangor. Saya jujur saya cakap, bahagian segi Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Encik. Tak apa, ya. Saya dah beri beberapa alternatif tadi, saya harap bolehlah, ya, boleh cubalah, ya, alternatif yang telah saya kemukakan tadilah, ya. Puan Norizan punya komen ni, Norizan Nordin, staf kaunter tu ambil kes sambil lewa mungkin tak berlaku kepada mereka, kalau kena batang hidung baru tengah. Saya setujulah, ya. Jadi mudah-mudahan Puan Azri ni bersabarlah, ya. Ada soalan lain ke sebelum kita bincang perkara lain? Kalau tak ada, kita nak sambung, ya. Sambung pengesian kita. Tak masuk lagi tajuk. Maaf Encik, saya tanya. Sekarang ni suami saya dah filekan perceraian ke atas saya. Sekarang ni kami dah penghujung peringkat dah Encik. Saya dah pergi mahkamah mahkamah tak ada yang khidmat
yang pelantikan wakil tu tak ada khidmat nasulan kaunseling. Encik, saya amat kecewa dengan Jabatan Agama. Dia tanya, okey Encik Alfi nak cerai, okey saya nak bercerai, Puan Azrin tak, okey apa masalah, okey cerita dah, tak ada konklusi, okey saya bagi segala bukti suami saya tentang apa, okey saya tak nak terima, okey saya tak perlu. Dia cakap macam, saya macam amat kecewa dengan Jabatan Agama Islam kita punya Datuk. Amat kecewa. Tak ada kaunseling lah. Sekali tu memang tak ada. Masa tu saya sakit. Sakit tak sakit, saya tetap kena datang. Ya. Itulah saya tumpang simpatilah kepada Puan Azlini. Dia biasanya apabila dia bila suami dah file kes cerai ni di mahkamah, waktu tu dah tak adalah kaunseling dah, ya. Dia sepatutnya suatu di pejabat agama itulah kaunseling dilaksanakan oleh Jabatan Agama. Bila kes dah masuk ke mahkamah, cuma bila untuk Puan Azlini dan juga hadirin sekalian, pada hari sebutan kes, kes ni dah disebut ke belum Puan Azlini? Dah penghujung dah Ustaz, Encik. Ya. Sekarang ni kes saya dah dibicarakan. Dah penghujung dah habis. Sekarang ni kes saya tak boleh tersangkut dengan kes tuntutan suami balik pulang. Tersangkut dengan kat situ. Saya filekan dahulu. Sekarang perintah mahkamah dah perintahkan suami saya balik pulang bersama dengan isteri 30 hari. Tapi suami saya cepat-cepat buat rayuan untuk ketepikan perintah. Untuk rayuan pelaksana perintah. Dia dah itu. Lepas tu saya filekan balik lagi tarikh yang sama, bicara pada 20 bulan 3. Saya buat Puan ada peguam tak? Puan ambil peguam tak? Tak ada Encik, saya mana mampu nak semua tu Cik. Saya orang biasa Cik, tak ada apa. Saya ditinggalkan macam sebatan kara. Saya memang sebatan kara pun. Ya. Itulah. Saya tak ada apa-apa. Ya kan, itulah. Kita ada je khidmat bantuan guaman di Jabatan Bantuan Guaman. Ini sepatutnya ada peluang tu untuk dibantu oleh peguam kerajaan jika kalau kita tak mampu dan sebagainya. Kes macam ni tak ambil Encik. Kes macam ni dia tak ambil. Saya pun pernah ambil. Saya amat kecewa je dengan bantuan guaman. Dia cakap kalau puan nak dengan peguam lain, puan ambil peguam lain. Tak payahlah pakai saya. Saya amat kecewa juga dengan bantuan guaman. Saya tak nak, saya ikut je lah. Saya bukan tak ambil bantuan untuk nafkah saya dengan anak, memang saya ambil bantuan. Sampai saya kata ada peguam tu letakkan, saya kata puan, dia kata puan letakkan supaya suami bagi nafkah saya balik bermalam dengan isteri. Apabila saya utara dekat peguam tu, dekat pembantuan guaman, dia cakap apa, kalau puan macam tu puan pakailah lawyer dia saya cadangkan seperti yang peguam lain cadangkan kat saya. Lepas tu dia bagi saya makan, sekali makan RM5. Saya cakap puan, itu saya makan pun ambil ayam dengan kuah nasi pun dah RM8 puan. Tak apalah puan letak je satu hari 20, tak apa, saya tak nak pening, letak je saya satu hari RM20, cukup lah. Anak saya pun dah 500, saya 600, cukup lah bagi kami. Saya cakap macam tu. Saya dah tak nak fikir panjang-panjang apa semua, cukup lah. Dia kata nanti puan macam ni, banyaklah, tak apalah. Saya diam je lah, saya ikut je lah. Allahu Rabbi. Inilah antara saya faham lah, ya. Saya ingat yang dialami oleh Pak Azlini bukan kes yang pertama lah, ya. Saya pun tak berani nak komen dekat mana salahnya, dekat mana yang terkurang dan apanya, ya, sampai terjadi kerenah birokrasi ni, ya. Dan saya pun sebenarnya bukan pertama kali lah dengar masalah begini, ya. Jadi hadirin dan sekalian lah, untuk yang lain-lain lah, ya. Sepatutnya bila kes ini melibatkan kes perceraian, tuntutan nafkah anak, tuntutan hak jaga anak-anak, bagi wanita-wanita yang tidak ada kemampuan, mereka memang layak diwakili oleh Jabatan Bantuan Guaman, ya. Cuma ialah Jabatan Bantuan Guaman ni kalau ada bayar pun saya ingat kosnya sangat minimal lah, ya. Jadi saya pun tak faham lah kenapa pula, ya, Puan Azlini dinafikan, ya.
Macam saya kata tadilah, jika kita merasa kita dianiayai, kita buatlah aduan, ya. Kadang-kadang orang sampai buat sidang akhbar, ataupun panggil wartawan, ya, untuk mendapatkan keadilan, ya. Jadi ada banyak cara lah sebenarnya untuk dapatkan keadilan, ya. Kadang-kadang orang berjumpa wakil rakyat dan sebagainya. Saya ingat saya share jugalah, kalau di Negeri Sembilan ni, sehingga wakil rakyat yang bukan Islam pun mereka ambil berat juga. Ada orang Islam kita yang mengadu kepada wakil rakyat yang kawasan mereka lah. Kebetulan kawasan mereka tu diwakili oleh wakil rakyat yang bukan Islam, ya. Dan saya pun kenal, ya, sebahagian daripada wakil rakyat ni memang saya kenal, ya. Yang ada di antara mereka tu bekas berkuam, dan mereka, kalau berjumpa dengan saya dalam majlis-majlis rasmi pun ada yang terus direct tanya dengan saya, ya. Ini cara-cara yang kita boleh mengatasi lah, ya. Kita berkongsi maklumat, ya, dekat mana sepatutnya nak mulakan tindakan, apa masalah, ya. Jadi yang saya memang rasa terkilan lah, ya, pada apa yang dihadapi oleh Puan Azlini ni. Pada saya tak sepatutnya jadi macam tu, ya. Sebab kita di mahkamah ni, sebab itu yang disebut tadi jabatan agama. Jabatan agama ni jabatan yang lain, ya, daripada mahkamah, ya. Kadang-kadang orang salah faham, dia ingat jabatan agama ni sebahagian daripada mahkamah, ataupun mahkamah ni duduk bawah jabatan agama. Tak betul, ya. Mahkamah ni agensi yang lain. Jabatan agama ni dia bawah agensi yang lain. Ketuanya lain-lain, ya. Jadi saya nak komen banyak jabatan agama ni itu rumah tangga orang. Saya tak beranilah, nak komen, ya. Cuma saya pada saya lah tak sepatutnya jadi begitulah, ya. Di mahkamah lah, di mahkamah saya selalu mengingatkan hakim-hakim saya untuk memberi layanan yang sama rata, termasuk di kaunter, pegawai-pegawai saya di kaunter, termasuk pendaftar-pendaftar mahkamah, ya, untuk memberi layanan yang sama rata kepada orang ramai, ya, supaya mereka merasa tidak dianiaya, ya, tidak merasa kita tidak berat sebelah, ya. Tinggal lagi kadang-kadang ada juga, ya, persepsi orang ramai ni, ya. Jadi yang pertama sekali saya minta ni Puan Azlini, yang pertama kena dah, ini ujian Allah ni kadang-kadang itulah, ya, berat, ya. Orang lain yang tak kena ni dia tak tahu, ya. Orang yang diuji ni ialah dialah yang tahu bagaimana beratnya ujian yang dilalui, kesusahan-kesusahan yang dihadapi, ya. Saya harap sangatlah Puan Azlini tadi ni pergilah, ya, ambillah tindakan yang sepatutnya sebagaimana yang saya nyatakan tadilah. Alternatif yang ada, selagi kes belum berakhir, maknanya kita masih ada peluang. Itu yang saya nak beri semangatnya, ya. Walaupun Puan Azlini sebut tadi kes dah di penghujung, ya, ya, masih ada peluang, ya, untuk ialah kadang-kadang kita tak sangka kadang-kadang pertolongan Allah tu sampai waktu ketika kita betul-betul terdesak dan memerlukan, ya. Ini kita kena yakin jugalah. Kita hanya ikhtiar lah, kita ikhtiar yang sebaik mungkin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala permudahkan, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya ingat setakat tu kot komen saya dulu berkaitan dengan kes yang melibatkan Puan Azlini tadi, ya. Sebenarnya pada malam ni saya nak ada berkongsi berkaitan dengan sambungan pembubaran perkahwinan ni yang melibatkan pertukaran agama, tapi dah masa nampaknya dah 9 minit. Ada masa lagi ke ni Puan Moderator? Kita ada masa banyak Ustaz sebab kita tak ada kuliah isyak. Oh, tak ada kuliah isyak. Okey. Teruskan ya Ahmad Arif. Boleh, ya. Boleh walau sampai pukul 11. Oh, jangan. Main-main. Besok saya nak kerja. Faham. Betul, insyaAllah kita pergi kepada tajuk ni lah yang dulu saya tangguhkan, berkaitan dengan pembubaran perkahwinan melalui pertukaran agama, ya. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian,
Nanti kalau ada soalan lain tu insya-Allah saya cuba jawablah ya. Saya mohon maaf lah kalau jawapan-jawapan saya tadi tu tak memuaskan. Mudah-mudahan kita yang ditimpa masalah ini Allah Taala permudahkan ya, dan diberikan jalan yang terbaik insya-Allah ya. Kita masuk balik kepada tajuk pembubaran perkahwinan ya. Salah satu cara pembubaran perkahwinan dalam akta ataupun enactment undang-undang keluarga Islam kita di Malaysia inilah melalui pertukaran agama ya. Saya sendiri ada sedikit pengalaman lah ya. Ada yang angkat tangan ya. Sila dia. Siapa yang angkat tangan ni? Ada yang nak tanya ke? Silakan Puan Miao Piwit yang angkat tangan tadi. Ya. Kalau tak ada saya teruskan. Teruskan Yang Amat Arif. Okey. Terima kasih. Berkaitan dengan pertukaran agama ni ya. Jadi hadirin sekalian ya, kita di Malaysia ni berbilang kaum, berbilang agama, dan ada yang kahwin campur. Ada yang mengembirakan kita, ada yang mendukacitakan kita. Yang mengembirakan kita ialah ada orang yang masuk Islam. Berkahwin dulu bukan Islam, ya, dua-dua bukan Islam, kemudian salah satu pasangan masuk Islam. Kita gembiralah bila orang tu masuk Islam. Tetapi dari segi kesnya sangat berliku. Sangat berliku di mahkamah syariah. Sama ada di mahkamah syariah ataupun dia pergi ke mahkamah sivil. Yang menyedihkan kita, yang sangat-sangat mendukacitakan kita ialah yang keluar daripada Islam. Yang keluar daripada Islam. Jadi hari ini sangat mendukacitakan kita lah ya. Kita cerita yang masuk Islam dululah ya. Dulu ni akta di mahkamah sivil bila orang bukan Islam berkahwin, perkahwinan mereka didaftarkan di bawah LRA, Law Reform Act 1946 ya. Law Reform Act di akta pembaharuan perkahwinan sivil ya. Yang didaftarkan di Jabatan Daftaran Negara ya, bahagian A ni, pendaftaran perkahwinan. Kemudian apabila salah satu pihak masuk Islam, ini jalan berliku yang saya sebut tadi ni. Dulu ni akta law reform ini 1946 1976 saya lupa ya. Apabila salah satu pihak tadi ni masuk Islam, menyebabkan perkahwinan itu tidak terbubar dengan sendirinya. Sehingga pasangan yang tak masuk Islam tadi ni memfailkan petisyen perceraian di mahkamah sivil. Ini dulu punya undang-undang. Alhamdulillah kalau tak silap saya beberapa tahun yang lepas undang-undang ni telah dipinda. Dulu maknanya bila salah satu pasangan tu masuk Islam, sebab dia kahwin di mahkamah sivil ya, di bawah akta pembaharuan perkahwinan, maknanya mereka kena pergi ke sana. Tak boleh pergi ke mahkamah syariah. Ya. Pula yang masuk Islam tadi ni tak ada hak untuk memfailkan petition untuk membubarkan ataupun untuk bercerai tadi ni. Dulu ya. Tapi alhamdulillah atas kesedaran ramai pihak berkuasa kita telah dipinda undang-undang ni. Law Reform Act ni telah dipinda, dia memberi hak sama rata. Ya, sama ada yang masuk Islam ataupun yang masih kekal bukan Islam tadi ni, dua-dua pihak ada hak untuk memfailkan petition untuk perceraian ya. Jadi itu senario yang itulah segi perkembangan undang-undang yang ada ya. Jadi hadirin hadirat sekalian ya,
saya tak pastilah dalam grup kita ni ada yang mu'alaf ataupun yang baru masuk Islam dan sebagainya, ya, ataupun ada di kalangan kawan-kawan yang masuk Islam, ya, yang pasangan, ya. Puan apa ni, ya, dia nak tanya ke apa tu, ya. Boleh saya teruskan? Sila teruskan Yang Ahmad Arif. Okey, saya ingat saya berhenti pukul 9.30 boleh lah, ya. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, balik kepada ni tadi. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, apabila sekarang ni tak ada masalah lah, maknanya apabila salah satu pasangan masuk Islam, jadi kedua-dua pihak sama ada yang masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam tadi ni, dua-dua boleh filekan petition untuk bercerai di Mahkamah Sivil, ya. Yang dulu ni bila pasangan salah satu pasangan ni masuk Islam, maka yang masuk Islam ni akan hadir ke mahkamah. Saya biasalah dengar dulu masa saya jadi hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, pasangan yang masuk Islam ni memfilekan pembubaran perkahwinan, supaya mahkamah isytiharkan perkahwinan mereka terbubar, ya. Dari segi hukum syarak, ya, ini untuk perkongsian ilmu lah saja, ya. Dalam mazhab Syafi'i kita, ya, kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i, apabila suami isteri tadi ni salah satu pasangan masuk Islam, kalau ikut kita mazhab Syafi'i, yang masuk Islam tadi ni dia kena beritahu kepada isteri dia ataupun suami dia yang belum masuk Islam tadi, bahawa dia yang pertama dia dah masuk Islam. Itu yang pertama. Ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Yang kedua, dia kena ajak pasangan tadi ni masuk Islam. Ya. Kena ajak, kena beritahu dan kena ajak pasangan tadi yang belum Islam masuk Islam. Yang ketiga, apabila telah berlalu iddah, ya. Jadi sebab bila salah satu pasangan masuk Islam, maka di segi hukum syaraknya sepatutnya pasangan ini akan terfasah. Terfasah bila? Setelah berlalunya iddah, ya, iddah yang biasalah, ya, iddah 3 kali suci itu, lebih kurang 3 bulan 10 hari itu kan. Jadi kita mazhab Syafi'i, bila masuk Islam kena beritahu pasangan. Yang kedua, ajak dia masuk Islam. Dia tak mau. Yang ketiga, telah berlalu iddah. Iddah biasalah, anggaran 3 bulan lebih kurang kan, 3 bulan 10 hari. Tak mau masuk Islam juga. Maka di segi mazhab Syafi'i, terbubarlah perkahwinan, terfasahlah perkahwinan itu. Ya. Tetapi undang-undang kita dalam enactment ataupun Akta Undang-Undang Keluarga Islam tadi ni, dia menyatakan tak boleh terbubar sendiri. Perkahwinan itu tidak boleh terfasah dengan sendirinya sehingga kes itu didaftarkan di mahkamah. Ya, didaftarkan di mahkamah, dibicarakan di mahkamah, ditentukan oleh mahkamah, mahkamah berpuas hati, barulah mahkamah boleh memfasahkan pernikahan. Ya. Okey, saya bacakan peruntukan yang ada. Ya. Jika salah satu pihak kepada suatu perkahwinan bukan Islam, ini yang cerita yang bukan Islam masuk Islam, ya. Salah satu pihak kepada suatu perkahwinan bukan Islam memeluk Islam, maka perbuatan yang semikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa untuk membubarkan perkahwinan itu, melainkan jika dan sehingga disahkan semikian oleh mahkamah. Jadi mana tadi, walaupun kita ikut mazhab Syafi'i tadi ni, dia tak boleh terbubar dengan sendiri. Ya. Tak boleh. Sehingga difailkan ke mahkamah. Ya. Difailkan ke mahkamah, dan mahkamah kena tengoklah. Ya. Kalau nak ikut mazhab Syafi'i tadi, dah bagi tahu belum dia masuk Islam ni, bagi tahu tak pada pasangan. Ya. Sebab yang masuk Islam ni banyak, ya. Ada yang suami masuk Islam, ada yang isteri yang masuk Islam, ya, suami tak masuk Islam. Ada yang suami masuk Islam, kemudian akhirnya isteri masuk Islam juga, ya, masuk Islam juga.
ya. Dan dah ada anak. Anak ni macam mana pula? Ni kes yang saya hadapi dululah, ya, di semasa saya jadi ini waktu saya jadi peguam, ya, di Jabatan Bantuan Guaman. Saya ada pengalaman jadi peguam di Jabatan Bantuan Guaman di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, selama lebih kurang setahun setengah, setahun 6 bulan jadi peguam, ya. Dan ini salah satu kes yang saya kendalikan, ya. Ya, pasangan yang bukan Islam masuk Islam, ya. Jadi satu hari saya dikejutkan oleh seorang mu'allaf lah. Waktu tu dia baru masuk Islam, baru seminggu ke 2 minggu masuk Islam. Waktu dia datang jumpa saya tu, ya, India, ya, seorang India, perempuan, ya. Dia tanya kenapa, dia kata suami dia dah masuk Islam, ya. Suami dah masuk Islam lebih kurang setahun, ya. Suami dah masuk Islam lebih kurang setahun, tapi dia tak bagi tahu saya. Dia kata suami tak bagi tahu dia masuk Islam. Kemudian suami dah kahwin lain, kahwin dengan orang Islam yang asal lah, ya. Kemudian sekarang dia kata saya mengandung 6 bulan. Ya. Jadi puan dah buat macam mana? Saya sudah pergi jawi, dia kata. Ya. Yang berkenaan tadi ni, yang wanita India tadi, ya. Dah pergi jawi, kemudian saya dah masuk Islam, dia kata. Saya dah masuk Islam lebih kurang 2 minggu, ya, dah masuk Islam. Jadi sekarang ni macam mana? Macam mana kedudukan perkahwinan saya dengan suami saya, sebab suami saya dah masuk Islam setahun dah. Itu yang pertama. Dia tak beritahu saya dia dah masuk. Saya baru dapat tahu je, ya. Bila saya dapat tahu, saya terus pergi jawi dan tak tahu macam mana ustaz di jawi tu menasihat dia. Alhamdulillah dia nak terbuka hati, dia nak masuk Islam, ya. Dia pun masuk Islam, ya. Kemudian sekarang masalahnya, dia kata waktu saya tak tahu suami saya dah masuk Islam dah setahun ni, dia dah kahwin dengan perempuan lain, dia balik juga dengan saya, ya, sampai saya mengandung. Sekarang saya mengandung 6 bulan. So anak dalam kandungan saya ni macam mana? Maka waktu tu saya tanpa berlengah lagi memfailkan satu kes ke Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, iaitu apa kesnya, nak mengesahkan perkahwinan, nak mengesahkan pasangan tadi ni sebagai telah memeluk Islam dan tidak perlu akad nikah yang baru sebab dua-dua dah masuk Islam, ya. Kemudian yang kedua, supaya anak dalam kandungan tadi ni dinasabkan, ya, kepada bapa dia lah, ya. Walaupun suami tadi ni dah setahun lebih masuk Islam dan dia tak bagi tahu, ya. Kalau nak ikut mazhab Syafi'i, maknanya dah berlalu iddah, ya. Dah berlalu iddah tadi tu, ya, dah lebih setahun masuk Islam. Maknanya dah terfasah dah perkahwinan tu. Jadi macam mana kita nak sabitkan anak tadi ni, nasab dia, ya? Macam mana kita nak sabitkan perkahwinan dia, ya? Jadi bila saya meneliti peruntukan yang saya baca tadi ni, ya, rupa-rupanya pandangan, peruntukan undang-undang yang diguna pakai dalam akta dan inyaman kita tadi ni hampir selari dengan pandangan mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi, iaitu perkahwinan tadi tidak akan terbubar dengan sendiri. Kalau ikut mazhab Syafi'i tadi ni, dia masuk Islam, dia beritahu kepada pasangan tak mau masuk Islam, kemudian berlalu iddah, terfasah perkahwinan. Tetapi dalam peruntuk undang-undang ni tak, dia kata, tidak terubah, tidak terfasah perkahwinan itu sehingga dibawa ke mahkamah, ya. Jadi waktu itu saya telah buat rujukan, ya, dengan dibantu oleh sahabat-sahabat. Rupanya di sana peruntuk undang-undang yang saya bacakan tadi ni rupanya adalah selari dengan pandangan mazhab Hanafi, ya. Dalam Fatwa Al-Hindiyah, ya, kumpulan kitab yang saya kumpulan fatwa-fatwa mazhab Hanafi, ya, yang dijilidkan, saya ingat waktu tu tak silap saya dia ada
10 ke berapa belas jilid dalam Fatwa Hindiyah ni. Saya jumpa di juzuk yang ke-8 ada pandangan yang selari dengan peruntuk undang-undang tadi ni. Ya. Jadi maknanya bila salah satu pasangan tadi masuk Islam, dia kena dibawa kepada pengetahuan mahkamah. Ya. Iddah tu tak terhenti. Dalam pandangan mazhab Hanafi tadi ni, iddah itu tidak terhenti sehingga diputuskan oleh mahkamah. Ya, jadi seolah-olahnya mana satu tarikan lah, ataupun satu dakwah untuk kepada pasangan yang belum masuk Islam tadi ni, biar mahkamah yang menyiasat. Ya, biar mahkamah yang bertanya. Ya, seolah begitu. Ya, awak masih nak kekal bukan Islam ataupun nak masuk Islam. Jadi dalam kes yang saya bawa ke mahkamah tadi ni, kebetulan India yang wanita tadi yang jumpa saya tadi ni, saya tanya dia, kenapa you masuk Islam? Ya? Dia kata saya tak ada pilihan, sebab dalam agama Hindu dia kata, jika anak ni lahir tanpa bapa, adalah satu aib yang sangat besar. Macam kita jugalah maknanya, anak luar nikah kan, aib yang sangat besar. Ya. Dia rupanya dalam agama Hindu pun dia tu juga, pandangan yang sama. Aib yang sangat besar kalau anak ni lahir tanpa nikah. Ya. Jadi dengan harapan dia kata bila dia masuk Islam tu maknanya nikah dia boleh dikekalkan, anak dia boleh dinasabkan. Itu yang saya filekan ke Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan. Jadi waktu itu hadirin hadirat sekalian, saya pun dengan bos saya waktu itu kita berbincang macam mana nak bawa kes ni, sebab tak ada rujukan kes, tak ada rujukan kes waktu itu, dan kita cuma berpandang ada pandangan daripada mazhab Hanafi tadi ni yang seolah-olah selari dengan peruntuk undang-undang yang ada tadi ni. Walaupun dan bukan maknanya peruntukan undang tadi tidak menggunakan pandangan mazhab kita, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Jadi dia waktu perbicaraan di Mahkamah Tinggi, waktu tu saya dengan bos saya lah, saya berhujah dari segi hukum syarak dan bos saya berhujah dari segi peruntukan undang-undang. Kami berhujah bergilir-gilir lah, dengan cara masing-masing lah. Dan duka citanya waktu itu Mahkamah Tinggi ni menolak, tak mau menolak permohonan kami untuk mengesahkan supaya pasang ni tak perlu lagi akad nikah yang baru sebab dua-dua dah masuk Islam. Yang kedua, mahkamah tolak juga anak ni dinasabkan. Semua ditolak permohonan. Jadi hadirin sekalian, saya waktu itu wanita India ni dah hampir nak bersalin dah. Hampir nak bersalin dah waktu itu. Jadi dengan segera saya filekan rayuan waktu itu. Bukan rayuan, filekan semakan. Memohon Mahkamah Rayuan menyemak keputusan Mahkamah Tinggi. Alasan saya yang pertama, Mahkamah Tinggi terkhilaf menggunakan peruntukan mazhab Syafi'i, sedangkan peruntukan undang-undang ini menggunakan pandangan mazhab Hanafi. Sebab kalau mazhab Syafi'i tadi ni, bila dia masuk Islam dia kena beritahu isteri dia, kan? Dan dia kena ajak isteri dia tadi ni masuk Islam. Sedangkan apa yang berlaku, dia masuk Islam senyap-senyap. Dah setahun lebih baru isteri itu tahu pun melalui orang lain, kan? Jadi saya berhujah di mahkamah, tak boleh guna pandangan mazhab Syafi'i dalam kes ini. Sebab isteri tadi tak diberitahu oleh suami dia. Jadi dan juga peruntukan undang-undang ini adalah pada saya katakan selari dengan peruntukan mazhab Hanafi, iaitu perkahwinan tersebut tidak boleh terbubar dengan sendiri sehingga dibawa ke mahkamah, ditentukan oleh mahkamah, dan iddahnya tidak terhenti
Itu yang menarik dalam pandangan mazhab Hanafi tadi ni. Jadi bila salah satu pasang ni masuk Islam, iddah tadi ni, kalau ikut iddah biasa 3 kali suci ataupun lebih kurang 3 bulan 10 hari. Tetapi pandangan mazhab Hanafi, iddah tadi tidak akan terhenti sehingga kes itu dibawa ke mahkamah. Akan diputuskan di mahkamah, ya. Jadi yang menarik, ya. Jadi alhamdulillah, ya, bila mahkamah rayuan menyemak segera kes itu, saya filekan waktu itu notis perakuan segera. Apa maksud notis perakuan segera? Supaya mahkamah rayuan segera menyemak keputusan kes mahkamah tinggi yang menolak permohonan saya dan bos saya tadi ni, ya, untuk kes tadi ni. Jadi sebab anak ni nak yang mu'allaf tadi ni nak beranak dah, ya. Jadi alhamdulillah di peringkat mahkamah rayuan yang menyemak kes itu telah terbalikkan keputusan mahkamah tinggi. Alhamdulillah. Dan kemudiannya memerintahkan bahawa mengesahkan, ya, kedua-dua suami isteri tadi telah memeluk Islam dan tidak perlu akad nikah yang baru. Ya, tak perlu dia akad nikah baru sebab dia dua-dua dah masuk Islam dah. Ya. Walaupun tempohnya berbeza, lebih kurang setahun lebih lah, ya, antara suami dan isteri tadi masuk Islam. Dan anak tadi ni diperintah oleh mahkamah rayuan tadi ni boleh dinasabkan, ya, boleh dinasabkan kepada bapa biologi dia tadi. Bapa dia yang dah disahkan, ya, sebagai suami isteri tadi, ya. Jadi ini peruntukan undang-undang yang ada berkaitan dengan pertukaran agama yang ada dalam enactment ataupun akta undang-undang keluarga Islam, ya. Jadi saya berkongsi berkaitan dengan pertukaran agama tadi ni, ya. Jika ada kawan-kawan kita yang terlibat dalam kes yang sebegini, ya, apabila asalnya perkahwinan yang bukan Islam tapi salah satu pihak memeluk Islam, kita boleh bantu dia, ya. Kita boleh bantu dia, insya-Allah. Peruntuk undang-undang ni pada saya sangat memihak lah, ya, sangat membantu untuk kita pastikan, ya, supaya kes ini dapat diputuskan dengan sewajarnya oleh mahkamah lah, ya. Apatah lagi mengambil kira pandangan mazhab Hanafi tadi ni. Ya, pandangan mazhab Hanafi, perkahwinan itu tidak akan terbubar dengan sendiri sehingga dibawa ke mahkamah. Ya, biarlah mahkamah menentukan, ya, memastikan, mungkin memujuk, mengambil sedikit masa pun tak ada masalah, ya, supaya kita dapat memelihara maslahah yang masuk Islam tadi. Apatah lagi kalau ada anak yang macam tadi ni, ya. Anak yang dikandung ni kebetulan anak yang pertama lah, ya. Dan alhamdulillah, yang menariknya, ya, dari kes yang saya sebutkan tadi ni, keluarga yang Hindu tadi ni, ya, maknya masih Hindu, ya. Waktu tu bila selesai kes itu di peringkat mahkamah rayuan yang menyemak dan kemudian didaftarkan perkahwinan itu dijawi dan anak ni lahir sebagai seorang Islam, mak kepada tadi ni, ya, nenek kepada bayi yang lahir tadi ni, ya, datang ke rumah saya, ya. Datang ke rumah saya waktu tu saya duduk di quarters di tepi Jalan Duta tu. Ya, mak yang Hindu ni datang mengucap terima kasih kepada saya lah, ya. Ucap terima kasih, ya, kepada saya sebab membantu menyelesaikan kes, ya, anak dia walaupun dia masih Hindu, ya. Ini satu pengalaman yang ni lah yang sangat saya tak boleh lupa lah, ya, sampai hari ni. Dan saya sejak itu saya ingat dah jadi macam keluarga lah, ya, jadi macam keluarga, ya. Dan alhamdulillah kita dapat selamatkan, ya, satu pasangan, ya, walaupun dia permulaannya tak berapa baik, ya, sebab masuk Islam senyap-senyap, ya, tak beritahu isteri, kemudian kahwin lain pula, ya. Jadi inilah alhamdulillah kita dapat bantu dengan peruntukan undang-undang yang ada dengan itulah, ya, saya berkongsi ini. Mungkin ada nanti di kalangan kita ataupun kawan-kawan kita yang
dalam masalah yang sama ataupun hampir sama. Jadi saya kira kena ambil tindakan segera jika berlaku supaya yang masuk Islam ni dapat kita selamatkan, terutama dan juga anak-anak segi akidah dan sebagainya. Hadirin hadirat sekalian, dah hampir 9.30 dah 9.35 malam Jadi saya ingat malam ni tak buka soalan dah kot tadi dah banyak dah. Saya ingat saya berhenti di situ dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua dan juga soalan-soalan yang dikemukakan tadi. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat sedikit sebanyak manfaat untuk kita dan juga diri saya sendiri. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jazakallahu khairan jaza, barakallahu fiik. Yang amat arif Datuk di atas jasa baik dan kesudian mengungsikan ilmu dan pengalaman tentang hak-hak wanita dalam undang-undang yang di Malaysia yang sangat bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah, yang amat arif Datuk tadi memberi peringatan yang mustahak dan berguna semasa mengulas kuliah yang lepas mengenai isu takbir dan gangguan pihak ketiga, iaitu terdapat beberapa peruntukan undang-undang dalam Akta Kesalahan Jenayah dan yang similar, undang-undang title saja yang berlainan di negeri-negeri masing-masing yang memang sudah wujud di Malaysia sejak beberapa tahun lagi, kata Yang Amat Arif Datuk, dalam menangani masalah-masalah tersebut. Mudah-mudahan segala peruntukan-peruntukan itu pun juga relevan kepada kita yang mendengar. Jika mengetahui kes-kes sebegini ada terdapat di dalam keluarga atau di kalangan sahabat kita, insya-Allah mudah-mudahan kita yang mendengar akan dapat membantu untuk mengongsikan ilmu yang kita dapat dari Yang Amat Arif Datuk tadi, insya-Allah. Lagi mungkin boleh rujuk kepada siaran ulangan kuliah dalam YouTube untuk mengetahui mengenai peruntukan-peruntukan yang disebutkan secara spesifik tadi oleh Yang Amat Arif Datuk. Dari soalan-soalan yang sangat menarik dan dari pencerahan Yang Amat Arif Datuk tadi, kita semua yang mendengar dapat mengambil manfaat dan pengajaran daripadanya. Alhamdulillah. Allah ya Rab, kita juga bersedih mendengar mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaah yang tadi mengajukan soalan mengenai situasi, realiti dan senario yang berlaku terhadap mereka. Mudahan segalanya dipermudahkan bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan masalah-masalah suami isteri dan keluarga, dan mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan pertolongan dengan segera. Amin. Dan mengajukan soalan-soalan kepada Yang Amat Arif Datuk. Tadi Yang Amat Arif Datuk sangat mengalu-alukan dan akan mencuba memberi jalan dan ikhtiar terbaik yang dapat diambil di atas prinsip keadilan. Yang salah tetap salah, kebatilan dan kesalahan tidak boleh dibiarkan, dan mana-mana tindakan yang diambil hendaklah tidak bercanggah dengan hukum syarak, insya-Allah. Dan juga alhamdulillah kita dapatan ilmu tadi dapat mendengar mengenai pembubaran perkahwinan melalui pertukaran agama, terutama yang melibatkan keluarga Hindu tadi. Masya Allah, tabarakallah, yang sehingga menjadi keluarga angkat kepada Yang Amat Arif Datuk. Mudahan juga kita akan dapat membantu kawan-kawan mengenai dengan masalah yang sama, insya-Allah. Yang Amat Arif Datuk memang rasanya mau kuliah ini diperpanjangkan, tapi Yang Amat Arif Datuk sudah berkorban waktu rehat Yang Amat Arif untuk kita semua. Masya Allah, subhanallah. Mudahan kita diizinkan dan dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hadir lagi dalam sambungan kuliah seterusnya. Dengan rasa berat hati kita tutup majlis dulu dan mohon jasa baik Yang Amat Arif Datuk untuk membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Tafadhal masykura al-fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.